Hello, hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, Alhamdulillah syukur. Selamat datang ke YouTube channel saya, Sang Penakal. Alhamdulillah syukur. Sekali lagi, aku masih lagi diberikan kesempatan, kesihatan, ruang dan sedikit waktu untuk aku melapangkan masa membuat video. Membuat video kenal itu macam lagi tak kenal. Merakam video untuk berkongsi sebarang info dan tip berkenaan technical engine lah. Aku lebih buat video kepada benda-benda macam tu lah. Aku tak ada buat video pasang blok, cara-cara pasang blok. Aku tak ada buat video setakat ni aku tak ada lagi buat video yang tu sebab carburetor ke buka cover set ke, tak ada lah. Alright, so Alhamdulillah untuk masa lapang yang ada kali ni aku akan buat video. Sebenarnya video ni adalah menjawab persoalan umum. Persoalan umum orang duk tanya. Aku tu banyak kat grup WhatsApp, grup Facebook, merata hal lah aku nampak. Soalan yang common sekali orang katanya, cam tu menatang apa? Cam tu menatang apa? Natang tu sama bagian. High cam tu menatang apa? Low cam tu menatang apa? 2021 dah guys. Kita COVID pun dah setahun dah. Tak habis lagi high cam pick up, low cam untuk speed. Latih. Kan? So untuk video kali ni aku akan bercerita kat apa tentang cam tu sendiri menatang apa. Kan? Kita ada cam standard, cam racing, cam potong, cam custom, cam wedding, cam mentah. Cam tidur pun ada. So benda apa cam tu? Apa tujuan dia? Apa keperluan dia? Apa spesifikasi yang diperlukan untuk kita letakkan cam tu sebagai cam racing? Apa benda kriteria-kriteria? Canggih tu bahasa kriteria-kriteria. Macam botelan kamu dia orang bahasa pustaka. Sebab cam ni banyak sangat orang duk kata four stroke ni cam je. Cam yang penting, benda lain tak penting. Otak kau. Habis tu carburetor tak ada function lah. Sebab tengok, cuba fikir logik lah. Orang beli carburetor, dia tahu beli carburetor kena setting inject balik jack. Kan? Beli ECU kena pergi dyno. Sebab apa? Tune lagi ECU tu. Tetapi beli cam tak nak buat apa, pasang PMP je. Mampus. Semua benda dalam enjin tu bekerjasama baru menghasilkan tenaga seperti yang kita impikan. So jangan masalah cakap apa, don't take granted. Lebih kurang macam tu lah. Jangan anggap benda tu mudah. Sebab tengok orang beli carburetor tahu je nak setting. Kena setting mana boleh PMP. Beli cam PMP tak boleh ke bang? Kalau orang minta cam, bang saya nak cam siap dial. Aku garau kepala kejap. Natang apa ni semua kan? So untuk video ni aku akan explain apa benda-benda tu lah. So pertama kali pula, mula-mula kita kena tahu cam tu apa. Cam tu adalah satu aci sesendul, bahasa Melayu dia, aci sesendul yang berpusing melalui hasil putaran crankshaft, dibawa melalui timing chain ke sprocket cam pergi ke cam. Okey, tujuan cam tu berpusing adalah untuk membuka tutup valve melalui rocker arm. Bila cam tu pusing, dia akan tolak rocker arm tu yang akan tolak valve. Okey, untuk motor yang ada rocker arm. Kalau motor yang tak ada rocker arm, dia direct terus. Dia pergi ke shim direct valve terus. So, pembukaan valve ni dikawal oleh putaran cam. Kuulang sekali lagi, pembukaan atau penutupan valve ni dikawal hasil dari putaran cam tu. Selama mana cam tu berpusing, selama tu valve tu akan berubah. Dan perubahan valve tu sendiri ada timing dia. Kalau selalu orang dengar 360 degree satu putaran, betul. Tetapi untuk melengkapkan 4 lejang, kita akan baca dalam table 720 degree. Tu dia bahasa 720 degree. Efeknya dekat situ tu. Dalam 720 degree tu dia ada timing dia. Maksudnya setiap stroke tu dia ada kedudukan degree dia, dan waktu bila valve tu buka, waktu bila valve tu tutup akan efek dekat karakter enjin. Karakter enjin akan efek secara langsung. Secara gear auto, direct dia akan berubah. So bila cam tu buka timing keadaan macam ni, dengan spek enjin sekian-sekian, compression sekian, efek dia akan jadi macam ni. Kalau tak cukup kriteria enjin tu, kita pakai cam yang tak cukup tu, memang motor tu jadi pelik lah. Itu yang kita akan kena ambil tahu. Dan itulah yang aku cuba kongsi selama beberapa banyak puluh video sebelum-sebelum ni lah. So kalau siapa yang baru datang kepada channel ni, welcome guys. Selamat datang ke YouTube channel yang sangat ayah pin. So cam tu memang macam tu je kerja dia. Dan macam biasa bila orang tak dapat setting, orang salahkan cam lah. Kan? Kadang-kadang tukar tayar pecah, cam lah pasang tak betul. Cam juga yang kena. So sebenarnya yang tu, cam tu dia sangat signifikan lah. Sangat memberi efek dekat karakter enjin. Kalau kita pilih cam yang tak tepat dengan karakter enjin kita. Contohnya mudah, motor standard. Kita banyak duit, anak orang kaya kan? Anak orang kaya pergi tengok MUSC kan? Aspire piston 60 kan. Uish, laju lah macam ni. Nak beli cam dah, mesti pasang kat motor lajunya. Bayar RM5,000 kan? Beli cam bayar RM5,000. Motor kita standard, pasang cam tu dekat motor standard. Laju lah. Karam tu motor tu.
Sepah ke enjin dia. Aku tak tahu kalau seandainya motor tu mampu berbicara, apa carut yang keluar kat owner dia aku tak tahu dia akan bagi. Kenapa tak boleh? Sedangkan cam je. Sebab orang selalu cakap, cam je apa nak dai-dai ambil data apa semua ni. Cam je pun, sama je semua cam. Kalau sama je semua cam tu, motor modified jangan tukar cam, pakai cam standard lah. Tapi kena ingat kalau tak tukar cam jangan buka set mirror lagi. Cam ni sangat memberi efek lah. Sebab tu kita ada beberapa jenis-jenis cam yang nak sebut, racing apa semua yang saya cakap dia kan. So tu seberingkas tentang cam. Simple yang itulah tugas dia untuk mengawal buka tutup. Waktu bila dia kena buka, waktu bila dia kena tutup. Bahasa dia mudah. Waktu bila kena buka, waktu bila kena tutup. Tapi apa efek waktu dia buka, apa efek waktu dia tutup? Itu yang susah tu. Itu yang susah. Bukan cakap nombor kan. 035 10 40 20 50. Tapi apa yang berlaku dekat motor, itu yang panjang huraian dia. Dan yang tu tak hurai secara detail lah malam ni. Itu boleh tengok rujuk video-video yang dah sebelum ni lah. Dah berdai apa semua tu. Kat situ setiap video tu insya-Allah ada terselit serba-serbi tip dekat situ. So ambil rujuk kat situ lah. Susah nak buat video spesifik untuk itu saja. Aku pun pening juga. So sekarang ni aku akan tunjuk kat hampa. Aku adalah lukis kat whiteboard lama aku. Mungkin ada yang rindu whiteboard lama aku. Bentuk cam tu lah. Kita akan bercerita tentang apa orang panggil apa? Bentuk cam tu sendiri sebelum kita nak bercerita lebih lanjut tentang cam. Right, jom. Okey, tadi aku cerita serba ringkas cam tu menatang apa semua. So dekat sini kita ada satu contoh lukisan karya seni daripada Sang. Sangat masterpieces kat situ. Okey, dekat sini kita ada satu bentuk cam. Tengok satu bentuk cam bulat. So ni contoh cam Y16 suka-suki lah. Contoh. Contoh. So kalau cam Chris korang bayang je lah bentuk dia macam mana kan. Lebih kurang lah. Janganlah semua Sang cam dash macam mana. Lupa ke kau dekat Honda Dash. Tak. Kita buat video universal, umum untuk semua jenis. So, kereta pun sama lah. Cuma bentuk dia taklah seperti gini. Lain sikit lah. Okay, first kali kita tengok sini. Nombor 1, apa dia? Base circle. Base circle tu dekat mana? Dari pinggang ke pinggang. Kawasan bawah tu. Okay. So, kat sini pun, Alhamdulillah, ada cam. So, inilah. Dia tak ni. Tak fokus ni. Tu. Dari kamera, come on. Tahu lah, tak buat video. Nampak? Dari pinggang ke pinggang. So, ni contoh KLC lah. Kalau cam Honda EX5 lighting kita kurang lah malam ni. So dari pinggang ni ke pinggang ni dari pinggang ni ke pinggang ni. Itu dia panggil sebagai base circle. Kenapa dipanggil sebagai base circle? Circle tu apa? Circle tu bukan bulatan lah. Base circle. Dari pinggang ni ke pinggang ni. Okey, nombor 2 kita ada apa? Rem. So maksudnya dari pinggang ni kalau kita kepit menggunakan apa ke nama menatang tu? Caliper. Caliper sebut. Bahasa canggih lah orang ni. Okey. So kamera apa? Tak ada cameraman aku ni. Nampak ni? Sekejap okey. So bila kita kepit tu, mulanya selisih tu, kepit tu ke atas. Itu kita panggil sebagai rem. Right? Lepas tu, lepas kita ada rem, kamera ni memang banyak lah. Okey, lepas kita ada rem, kita ada apa? Flank. Yang kita kepit caliper ni, daripada kepit caliper tadi nak menghala ke atas, itu dikenali sebagai flank ataupun umum orang sebut flang. Ada juga orang sebut flang. Aku lantaklah apa pun, tak ada salah pun benda tu. Okey, flang tu yang mana? Tu dia. Aduh. Okey, sabar salah, tak ada cameraman. Gunilah. Okey, tengok sini. So daripada yang ni kawasan ni, atas ni, kiri kanan ni kita sebut sebagai flank. So ni akan menentukan nafas enjin. Kat situ lah. Okay. Lepas tu kita ada apa? Kita ada peak loop. Peak loop tu apa benda? Puncak tertinggi setiap cam. Tunjuk kat lah. Kami tahu sang. Okay. Tak payah tengok dah video ni. Okay. Ni peak. Peak cam ni. Puncak paling atas je. Ni peak lah. Ni puncak paling atas dia. Bukan puncak cinta abadi yang baru. Okay. Lepas tu kita ada loop. Loop daripada atas sampai bawah. Ini aku panggil sebagai loop. So loop tu macam mana? Macam ni lah. Di atas ni ke sini. Kamera, please. Okay. Macam tu. Nampak dia lari tak? Macam ni lah. So satu ni dia panggil loop. Ini dia panggil base circle. Cara ukur lift cam, loop. Loop ni, tolak dengan ni dapat lift cam lah. Bukan loop enjin berkecai. Dia panggil loop tu lah. Loop, enjin berkecai lah. Right. So ini adalah serba ringkas bentuk cam dan panggilan
base circle setengah orang panggil pinggang, loop ni setengah orang panggil bukit camp, macam-macam lah. Flank ni setengah orang panggil timing camp, rem ni orang panggil nafas camp. So macam-macam panggilan. Jangan pelik kalau apa sang kami panggil lain, kau panggil lain tu pulang lah. Ini cara aku tunjuklah apa yang aku pakai. Takkan video aku nak ikut cara hangpa pakai, jam keren juga. Okay, so itu adalah bentuk camp. So sekarang ni kita akan pergi tentang rupa camp terus, right? Jom. Alright, camp pertama dalam carta kita adalah camp standard. So ini adalah contoh camp standard Honda ES5. Apa kriteria camp standard Honda ES5? Pertama kali, size base circle dia. Size base circle dia adalah 21 mm. Tak tahu hampa nampak ke tak? Lebih kurang tu 21 mm. So pinggang dia atas bawah adalah 21 mm. Itu adalah kriteria camp standard untuk motor Honda ES5 lah. Motor lain apa godek-godek lain lah. Okay. So apa cerita? Ni ada contoh camp standard Honda ES5. So aku akan cerita dua sekali dalam satu masa. Okay. Kedua, kita ada contoh camp standard. Ni camp standard. Camp standard yang dipotong. Ni adalah bentuk camp standard dipotong. Nampak lain kan? Memanglah lain dari potong kan. So camp potong ni, kita tengok ukur pinggang dia berapa mm. Lebih rendah daripada yang tadi. Ini pergi dekat tak nampak 19 mm. Sebab kaliper digital aku bateri habis. Kita nak buat video lah bateri habis. So dia pinggang dia 19 mm. Asal dia tadi apa? Asalnya cam original 21. Cam ni telah dipotong sesuka hati. Pinggang dia jadi 19 mm. So apa cerita? Kenapa dia dipotong? Let's go. Tadi secara serba ringkasnya aku tunjukkan apa bentuk rupa cam. Contoh kita ambil sekarang cam ES5. Cam ES5, okey, cam standard. Apa itu cam standard? First kali kita nak tahu, cam standard adalah cam yang telah direka hasil daripada kajian berulang kali oleh pihak pengeluar. Pengeluar contoh ES5 Honda lah. Pihak R&D Honda, aku tekan rekod tak? Cerita dah tadi tak tekan? Okey, tekan. Pihak Honda telah melakukan research and development. Research and development, betul lah tu kan? Untuk design cam ni sepadan dengan motor standard keluaran apa? Okay, first kali, ni ingat tu. Cam standard, siapa keluarkan? Kilang. Spek untuk motor standard lah. Siapa R&D ni? R&D daripada pihak Honda sendiri. Pihak Honda ni design cam ni kan. Bahagian apa yang design dia? Bahagian R&D. Siapa yang design dia? Engineer depa. Engineer. Aku tak suka sebut engineer. Aku lebih suka sebut engineer, tak tahu kenapa. Right. So, apa kriteria cam standard? Selalunya cam standard umum motor apa pun dia akan ikut base circle motor standard dah lah. Kalau macam tu Honda ES5 21 mm. Legenda 21 mm juga. Yamaha LC 25 mm. Lepas tu kita ada motor Chris 25 mm juga. Dia ikut macam tu. So kalau macam tu, hampa tahu KS5 21 mm, sana tunjuk beli kawan jual ni cam standard ni. Pinggang ukur dah 20 mm. So tu bukan cam standard. Itu bukan cam standard. Ni ingat tu. So kalau kami dash berapa sang? Orang suka sendiri lah. Aku bukan hafal sangat semua benda tu. Right. So cam standard adalah cam daripada pihak kilang, spek untuk standard, R&D untuk Honda, dan dia direka keperluan dia untuk motor standard, padanan dia untuk motor standard. So secara logik akal manusia umum boleh terima, kalau kita dah modify motor tu, boleh tak nak pakai cam standard? Pakai boleh, hidup boleh, laju tak? Tak. Sebab apa? Sebab cam standard degree dia kecil. Bila degree kecil, nafas dia pun kecil. Bila nafas kecil, kita bagi dengan tenaga enjin yang dah besar, kita modify, nafas dia akan pendek, power band dia akan sempit. So, kalau naik gear dyno dia mati awal lah. RPM dia mati awal, bukan dyno mati awal. So tujuan kilang buat memang untuk motor standard lah. Full consumption daripada perkira, dan padan lah cam tu dengan profile dia dengan spek enjin yang kecil. Macam tu lah. Okay, lepas tu kita ada cam standard potong. Sorry aku betul. Cam standard potong ni adalah cam standard tak? Cam original tapi dipotong. Nak tulis cam ori yang dipotong. Siapa yang potong cam ni? Mestilah orang yang biasa potong cam. Okey. Kenapa dia potong cam ni? Okey, asal usul sejarah bermulanya kisah cam potong adalah zaman dulu tak ada jual tau cam racing ni. Tak ada. Susah gila mu. Jadi otak-otak kita ni, veteran-veteran kita buat apa? Dia potong cam tu. Dan timbul pula fahaman, taklah baru lama dah kedua cakap. Bila kita potong cam tu,
profile dia lagi rendah. Tak, bila kita potong cam tu automatic lift cam tu lagi tinggi, degree dia lagi besar. Waktu bila kita nak potong tu? Waktu motor kita dah pack besar. So senang kata kat sini, cam standard potong ni digunakan untuk motor standard modi. Standard modi tu apa pula? Motor yang modified sikit, banyak lagi barang standard. Lebih kurang macam tu lah standard modi. Kan? Keperluan dia untuk apa cam potong, cam standard potong ni? Sebab dulu susah nak jumpa cam racing. Sekarang ni ada je orang nak buat cam standard potong. Kalau aku tak ada, beli cam racing je aku cakap. Sebab apa? Satu, kalau cam standard potong ni, contoh cam original Honda ES5, contohlah 5mm lebar tu. Contoh, aku pun tak suka benda tadi. Okay, sekarang ni cam standard potong. Kita ambil cam standard tu, kita nak potong. Contoh nak potong, nak lift 6mm. 7 lah, kita nak 7mm. Apa contoh ni lah. Kita nak 7mm. Asal pinggang 21mm. Berapa kita nak kejar nak dapat 7mm ni? Kita kena potong 2, kita kena potong 4mm. 4mm kita kena potong. So kat sini akan jadi 21, pinggang 17mm. Daripada 21mm tu, kita akan potong pinggang cam tu sampai tinggal 17mm. Baru kita dapat lift cam 7mm. Dan waktu tu apa berlaku masalah? Masalah dia, skru tepek kita tu. Asal contoh karo ke arm, skru tepek kita tu, kat tu, banyak bila pinggang tu kecil, yang ni automatic lagi ke bawah. Mungkin hujung, mungkin nut tu duduk bawah ni. Mungkin. So, setengah orang okey je skru tepek macam tu, racing standard tapi setengah orang tak nak, dia nak macam standard juga. Dan jangan terkejut, ada juga orang nak, bang saya nak cam potong bang, tapi saya nak tepek macam standard. Kenapa? Saya tak nak adjust tepek dah bang. Maksudnya masuk cam, masuk tepek standard macam asal. Mampus tak dapat. So cam standard potong ni adalah zaman dulu. Yang sangat aku respect orang dulu kan. Tak tahu degree pun dia potong cam ngam. Sebab apa? Dia ada pengalaman dia kan. So dia buat untuk standard modi kan. Tak ada lagi nak dengar cam standard potong ni buat untuk cam motor open. Tak tahu nak kejar pinggang tadi berapa, 15, putus 2 cam tu kan. So, itu adalah cam standard kan. Kriteria dia cam original yang dipotong. Kedua, dia buat untuk standard modi. Ketiga, base circle dia lagi kecil lah. Base circle dia lagi kecil. Lebih kurang tu tulisan buruk sikit lah. Muka pun tak handsome, tulisan pun buruk, padan lah tu. Okay, base circle dia lagi kecil. Base circle dia automatic lagi kecil. Dan selalu orang kata cam standard potong ni bunyi. Tak nak bunyi, pakai cam standard je lah aku cakap. Laju nak, bunyi tak nak. Susah juga macam tu kan. Itu adalah cam standard. So dia jadi isu tau macam cam standard ni sekarang kan. Macam orang dulu kan, veteran-veteran banyak mengadu lah, bercerita, kawan-kawan pun cerita susah sekarang orang nak potong cam. Bang, berapa degree cam tu bang? Aku mana tahu sekarang degree, aku tahu. Kau motor Hindu aku tahu tak kat mana nak dipotong, kat mana yang nak dipotong. Sebab dia tak perlukan degree wheel, dia dah ada pengalaman yang cukup. Macam selalu aku cakap, orang yang guna degree wheel ni, orang yang tak guna degree wheel ni bukan tak pandai. Dia pandai daripada pengalaman dia. So orang yang belajar degree wheel ni dia ada ilmu, tapi dia belum ada pengalaman. Ilmu dengan pengalaman atas lagi. Ramai orang ada ilmu dekat sijil, tapi pengalaman belum tentu ada. Sebab banyak orang ada sijil tapi belum tentu boleh buat. So jangan petikai orang lama yang potong cam tu. Jangan duk sembang depa degree berapa bang. Kan bila tanya kau nak berapa degree, kau tak boleh jawab juga. Masalah juga. So kepada orang lama yang potong cam tu, memang aku respect hampa. Sebab aku tahu berapa banyak kotak dah, berapa bertong-tong dah buang cam. Right, so itu adalah sebab tentang cam standard dengan cam standard yang dipotong. Right. So sini kita akan pergi dekat cam racing. Cam racing potong. Dia ada juga tau dah cam racing. Nak tamak lagi dia buat cam racing potong. So apa kriteria dia, apa bentuk-bentuk dia, kenapa? Pergi kat situ balik lah. Jom. Okay, so kau abang tadi lepas cam standard potong, kita pergi kat cam racing. So ini adalah cam racing Honda ES5 juga. Kita tengok cam racing Honda ES5 berapa mm base circle dia? Base circle dia sama 21mm juga. 21mm juga. Tetapi dicuri lift dia dekat loop. Loop dia lebih tinggi daripada yang asal tadi lah. Selalunya, kebanyakannya lah. Ini adalah cam standard, cam racing. Cam racing, brand racing lah, brand pengeluar aftermarket apa semua lah. So lepas tu kita ada cam racing potong. Nampak macam sama je bang, macam tak ada potong pun. Sebelum nak cakap macam tu, kita ambil kaliper, kita kepit dulu lah. Nampak 20mm. Nampak tak? 20mm. Tu 20mm. Original dia 21mm cam racing pun. Kebanyakan cam racing base circle dia sama dengan standard, kebanyakannya, tapi bukan semua. Ni dia ni sikit 20.5, lebih kurang 20.7 tu. So cam ni adalah cam racing yang sudah dipotong. Yang ni adalah cam racing biasa. Ni yang sudah dipotong lah. So apa cerita? Let's go. Right, so tadi
tunjuk juga kan cam K-Racing tu macam mana. Okay, K-Racing ni apa? K-Racing ni adalah cam aftermarket. Sini ni aftermarket. Aftermarket, daripada aftermarket tu adalah bahasa untuk aftermarket lah, yang banyak jual. Ataupun jenama K-Racing banyak kan. Kita macam-macam brand ada kan. Brand itulah, brand inilah, macam-macam lah kan. Dia orang yang bawa keluar. Okay, lepas tu pula kriteria dia, base circle dia 90% sama standard. 90% secara peribadi aku cakap K-Racing ni base circle dia sama macam cam standard. Iaitu kalau ESP 21 dia pun 21, kalau LC 25 dia pun 25. Habis apa beza dia sang? Beza dia dekat loop tu. Loop tu sendiri. So kalau contoh macam ni lah. Okay, kita ada dua loop cam standard ni kan. Okay, 21, sini pun 21. Ni cam standard, ni K-Racing lah. Sini contoh 26. Sini pergi kat 28. So lift valve macam mana, lift cam macam mana dapat? 26 tolak 21 dia akan jadi 5. So 28 tolak 21 dia akan jadi 7. Nampak? Base circle dia sama, beza dia dekat loop. Ada juga yang base circle rendah sikit, pulang lah aftermarket, macam-macam lah, ikut suka depa lah nak buat macam mana. Kita pengguna pakai je lah kan. So lift dia berbeza. Ni lebih tinggi daripada yang ni. Kita tak kata ni tak bagus, kita tak kata ni bagus sangat, tak juga. Tak juga. Right, mana aku punya duster. Aduh, dulu kena lipat marker, lipat duster pula. Right, so base circle dia kebanyakan macam tu lah. Dia curi lift kat situ. Dan yang ni R&D daripada pihak kilang sendirilah. Bukan kilang standard lah, kilang racing tu sendiri. Brand apa itu R&D depa lah. Okay, lepas tu K-Racing ni direka untuk apa? Untuk keperluan orang yang dah standard modi juga lah. Sama. Yang dah buat standard modi. So, kalau motor standard nak pakai juga boleh ke? Boleh, tapi tak sesuai. Di ibarat macam mana budak umur 5 tahun, budak umur 5 bulan, kita jamu dia dengan nasi kandak baik punya, kuah banjak punya bang, banjak kepala sotong. Banjak pula. Kuah banjir, ada sotong, ada ayam nala punya, ayam rempah pula. Agak-agak dia boleh makan tak? Tak boleh. Sebab apa? Tak sesuai dengan dah. Sama lah macam ni. So kalau motor standard, pakai je lah kan standard. Kilang pos kaji dah, engineer daripada kaji dah. Hang dah degil nak melawan kat, lepas tu bang kenapa motor tak boleh jalan, bang kenapa motor kenapa. Sebenarnya bukan kenapa hang pergi tukar cam tu kan. So K-Racing ni untuk standard modi, motor yang dah modified sikit. So jangan pula tanya aku, bang kalau cam brand ni spek macam ni sesuai tak? Janganlah. Lepas tu bila kita pakai K-Racing, automatik spring valve kena tukar. Lupa. Cam standard potong ni pun spring valve kena tukar juga. Sama. Cam standard tak payah pakai je standard. Okay, spring valve pun kena tukar. Waktu bila kita kena pakai? Bila kita dah modify motor kita. Itu keperluan dah. Tujuan dah untuk apa? Memberi nafas yang panjang hasil daripada tenaga enjin yang dah kuat. Cantik bahasa kat situ. Right, lepas tu timbul pula kan. Contoh orang nak pakai K-Racing, tak puas lah, motor senak lagi ni, tak cukup lagi. Dia pula dah tengok YouTube banyak kan. Degree cam tak cukup ni sang. Okay. Contoh, dia pergi hantar pula kat orang lain buat potong cam tu. K-Racing dah lift 7. Contoh ni lift 5 ni. Dah lift 7 dah. Tak cukup ni. Kan? Contoh degree sini contohlah 235. Lift 7 tak cukup ni. Nak lebih lagi. Daripada cam racing tu kita hantar pergi potong pula. Sama juga macam cam standard yang dipotong. Tujuan dia sama untuk apa? Untuk mendapatkan lebih degree daripada cam yang sama. Contoh cam tu asal 235. Nak buat 250 lah, besar sikit 15 degree. Contoh. So cam racing potong ni siapa yang buat? Orang yang potong lah. Si pemotong. Kalau aku hashtag aku Diari Si Pemotong Besi. Tu hashtag aku kat Instagram lah. Kalau korang search Diari Si Pemotong Besi tu, jumpa lah Instagram aku. Orang yang potong cam tu lah, dia hantar kat situ lah. Selalu upah potong cam ni bermula daripada RM40 sampai RM100 pada. Terpulang masing-masing je lah. Tengok juga spek nak ketum tak ketum ke macam mana ke, apa kata ketum ke apa kan. Terpulang lah. Okay, orang yang potong cam tu pula. Dan sama juga orang potong cam ni pun belum tentu orang tu bukan belum tentu. Ayat sebenarnya adalah orang yang potong cam tu pula tak sewajibnya pun tahu tentang degree wheel. Tapi seeloknya tahu. Nampak tak? Tak sewajibnya tahu, tapi secantiknya seeloknya tahu. Kan? Dia tak tahu pun tak apa, tak wajib pun tahu untuk potong cam ni. Sebab dia ada pengalaman. Macam cakap dia, pengalaman lebih tinggi. Sebab dia tahu apa dia buat. Tapi dia tak tahu nak cerita apa yang dia buat. Jadi bila orang hampa hantar cam, bang, tolong potong cam saya bang. Saya nak 250 degree. Kawan tu gaul kepala. Menata apa dah ni sembang. Kau beritahu je piston saya buat apa, stroke buat apa, valve buat apa.
Dia tahulah nak buat macam mana. Dia tahu sebab dia ada padanan-padanan yang dia dok potong cam selama ni, berapa banyak pinggang nak potong, ambil ni kat mana. So dia tahu. Simple cakap, dia tahu. Sebab apa orang potong cam? Sebab macam betul tadi, nak degree lebih besar. So kalau contoh degree 235 tadi, orang nak tengok motor, habis dah gear. Dia tahu napas motor ni boleh pergi lagi, enjin tu kuat lagi, tapi napas pendek. Sebab apa? Sebab napas pendek, cam kecil. So dia pergi hantar potong, beranak cam tu jadi 250 degree, lift jadi contoh 75 mm. Daripada motor bunyi macam scrambler, dia jadi panjang tu, bunyi napas panjang dah bertenaga. Kita nak macam tu lah motor. So itu sebabnya orang hantar potong cam. Cam racing tu dipotong, dah racing, potong lagi. Jadi maksudnya apa? Cam racing kuasa 2? Mungkin. So cam racing kuasa 2 boleh jadi je kan. Ini sebab orang potong cam. Okay. Lepas tu ada pula orang tanya aku, cam mentah tu datang apa sang? Cam mentah tu datang apa? Cam mentah tu adalah cam yang kita beli. Aku ada kat sini contoh, aku tak payah pergi kat situ lah. Aku tunjuk kat sini je. Cam mentah tu adalah macam ni. Ni cam mentah yang belum dipotong. Kita beli raw terus. Ini adalah cam yang sudah dipotong. Cam mentah ni pasang kat motor tak hidup pun. Memang tak boleh pasang pun. Sebab pinggang dia berkali ganda besar. Macam ni dekat 30 mm. Sedangkan kita nak potong pergi ke 25 mm. So memang tak boleh lah. Memang tak boleh hidup pun. Right. Kita pergi terus je. Ish, kamera ni tak auto lock ni. Kena getah ni. Okay. Cam mentah pula. Apa cerita cam mentah ni kan? Cam mentah ni macam aku beritahu dia, bahan asas kot. Boleh kot bahan asas. Bahan asas cam sebelum dipotong. Selalu cam mentah ni boleh beli mana-mana kat Shopee boleh jual. Cam mentah ni memang kriteria dia macam tu lah. Besar bapak punya tulis. Bapak punya kan. Kalau contoh KLC pinggang cam standard dia 25 mm tau. Cam mentah dia datang 30 mm. Contoh. KS5 pun sama, standard 21 kan. Dia datang 25. Banyak tu nak potong tu. Lebih kurang macam tu lah cam mentah ni. Okay, kenapa orang pakai cam mentah? Pertama adalah supaya dapat degree cam yang besar. Selalu macam ni memang spek ayah pin ni. Motor tu spek ayah pin aku tulis ni. Spek ayah pin punya motor tu. Dia nak cam yang degree besar. Selalunya kalau pakai cam mentah mesti degree 27 ke atas lah. 27 ke atas. Kalau datang cam mentah bang, cam mentah ni abang buat spek standard lah, memang tak buat lah. Demam nak potong tu. Dia akan cari degree besar. Supaya apa? Supaya dapat, dan pertama supaya dapat degree besar. Kedua, screw tape dia tak teruk. Kalau macam contoh ni, dia beli cam racing, dia potong, nak bagi besar degree, dapat degree tu. Contoh, ini 250, cam racing dah 250, dia nak degree 270. Boleh potong, contoh kita kata potong 3 mm, contoh dapat 270, tapi screw tape dia jauh. Jadi memudahkan dia beli cam mentah, buat terus. Dapat pinggang sama macam cam original. Sama macam cam ori. So screw tape dia pun tak teruk. Dan bagi tahu siap-siap, harga cam mentah ni bila kita buat cam tak sama macam harga cam racing. Apatah lagi cam racing yang dipotong. Tak dapat harga tu dik. Sebab sebatang cam mentah nak diproses jadi cam yang boleh pakai berjam-jam. Bukannya 20 minit siap. Tak, berjam. Boleh pergi sejam setengah. So masa itu macam orang cakap, masa itu emas. Sebab tu cas dia mahal. Dan sebab tu cakap kalau untuk pakai cam mentah tu kita akan buat spek yang besar-besar je. Kalau spek biasa-biasa cakap beli cam racing je. Tak pun buat main cam racing, kita potong pula. Macam tu je. Kadang bukan tak nak buat cam ni, nanti jadi tak berbaloi. Contoh kalau macam contoh lah kan. Motor Isuzu standard, baru tukar arm racing je pun, arm lubang-lubang tu, aluminium color-color tu kan. Isuzu standard. P57 lah standard. Minta nak custom cam pakai cam mentah. Tak padan sebenarnya, peribadi bagi aku. Sebab motor pun tak nak buat apa pun, nak tukar cam je. Tukar ECU dah. Tak ngam. Sebab harga, satu hal isu harga. Harga dia akan sangatlah, gambar duit terbang macam mana, tak nak lukis. Harga dia sangat mahal dan tak berbaloi sebenarnya. Lebih baik beli cam racing sahaja. Cam racing pun banyak sesuai untuk spek 57 jalan biasa-biasa. Untuk Isuzu lah, Isuzu arm racing ke apa kan, macam tu lah. Itu untuk cerita tentang cam mentah. Dan degree dia memang besar. Cakap tu terang lah. Bila kita kata cam mentah buat spek besar-besar, jangan tanyalah 1000 nak kena tukar ke tak.
Dekat sini pun Sumibah dah kena tukar, ni pun kena tukar, ni kena tukar. Takkan ni tak tukar spring kot. Mesti yang kena tukar. Lepas tu kita ada cam welding. Aku tulis buruk sangat ni, tu padam. Cam welding. Apa cerita tentang cam welding ni? Okay. Cam welding ni cam yang kita welding, aku malas nak buat pergi sana lah. Okay, ini cam welding. Aku tak boleh kena buat pergi sana, jom je lah. Okay, ini adalah cam Aspire di welding. Rajin betul tukang welding tu. Balas dendam ke apa, aku pun tak tahu dah, jadi macam kupu-kupu dah ni. Kita minta welding selapis je, berlapis-lapis dah hantam bagi kat aku. Kane dia. Okay, ni cam racing yang di welding. Nampak? Di welding. Okay, lepas tu pula ini adalah cam racing welding yang dah dipotong jadi cam lah. Selalunya kita welding cam ni sebab apa? Kenapa nak kena welding? Kan? Pergi whiteboard lah, senang sikit nak sembang. Right, so cam welding tu penatang apa? First kali, cam yang di welding. Kat mana cam tu kena welding? Ikutlah kat mana-mana orang buat cam tu nak welding. Tak nampak? Aduh, gelap kan tak nampak, penat aku. Belakang sikit. Okay, cam welding. Sebab apa ada welding cam tu? Selalunya ada dua sebab je. Satu, dia nak kangkangkan cam tu sebab dia tukar rocker arm. Kedua, sebab dia nak dapatkan degree lebih besar tanpa menggunakan cam mentah. Macam tu. Macam tu pula. Nampak macam jimat sikit kan? Tapi orang yang buat cam tu menyumpah gila je. Sebab teruk nak buat cam welding ni. Dan spek untuk pakai cam welding ni pun sama. Dia sama macam cam mentah tak? Spek ayah pin. Spek ayah pin juga. Sama je. Dan degree untuk orang yang pakai cam welding ni selalunya memang bermula 270 dan ke atas lah. 170, 280 menghampiri tak pun 265 degree lebih kurang lah. So kalau macam contoh kena pakai cam racing je ke nak buat cam welding ni? Tak. Cam standard pun kita boleh pakai. Ambil cam standard welding. Kita panggil dia cam welding. Macam tu kan. Dan untuk harga cam welding ni pun sama. Harga dia pun bukan murah. Harga dia pun sama juga, lebih kurang macam cam mentah punya costing nanti. Dia sama. Dia sama je harga dia. Dan tolong jangan buat lawak, saya nak buat pakai cam welding bang, nak harga macam cam racing. Cam racing harga berapa puluh ringgit, RM40, RM50. Contoh. Kalau contoh motor cam Aspire RM50, RM60, RM80, RM100. Tapi bila mana kita nak buat cam menggunakan cam mentah ataupun cam welding, costing dia takkan sama lah. Harga dia mungkin boleh pergi 50% lebih daripada harga cam racing. Sebab kerja yang dibuat. Dan kena faham, benda ni semua adalah custom. So yang mana cam custom tu? Yang orang kata cam custom, ni cam custom. Cam sedap potong, cam racing potong, cam mentah pun cam custom kita panggil, cam welding pun kita panggil cam custom. Maka so 4 ni, nak pembaris aku. 4 ni yang dipanggil cam custom. 1, 2, 3 dan 4 kan? So itu adalah cam custom. Cam tidur tu cam apa pula? Cam tidur tu masuk dalam kategori cam custom juga. Cam welding dan cam mentah boleh buat cam tidur. Kalau cam racing potong tak boleh buat cam tidur, cam standard potong pun tak boleh buat cam tidur. Cam tidur ni cam apa? Cam tidur tu adalah istilah yang aku guna pakai untuk cam yang diubah rocker arm dia. Cam tu terlentang, tu aku panggil cam tidur. Dan profil cam tidur sendiri bermula dari 260 dan ke atas. Dan ke atas, right up. Baru aku panggil dia sebagai cam tidur. Sebab apa kena pakai cam tidur? Sebab kalau tak dapat setting, tidurlah owner tu tepi motor. Sebab degree 26 dan ke atas tu bukan senang-senang buat nak setting. Kita tak kata susah, sebab kalau orang yang tahu dia tu senang je sangat ambil setting. Betul. Untuk orang tak tahu tu susah lah. Itu sahaja. Right. So kalau dekat sini macam aku cakap dia, orang selalu kata cam tu cam je kan. Selalu kita biasa orang tengok orang buat kan, beli cam brand ni. Beli cam brand ni untuk motor spek contoh LC kan. Si orang kata cam brand X ni sesuai untuk cam spek 62 contoh. 62. Kalau masuk 65 jack 4 tak ngam. Sebab apa? Tak ngam cam je pun. Kan orang cakap ngarut dai-dai ni. Bukan ada benda apa profil-profil cam ni kan. Dulu kami pasang macam tu je. Sebenarnya tak boleh. Contoh mudah, cam standard Y suku piston 57 kan. Manifat masuk piston 65, head valve besar, pakai cam standard juga. Apa jadi kat motor tu? Tak kena. Tak sesuai dah. Sebab fikir logik lah, kilang dah buat untuk motor standard. Kenapa nak pakai kat motor racing? Dan tak perlu tanya dah kat orang, bang saya motor dah besar, spek pumpang-pumpang, nak pakai cam standard agak-agak abang okey tak? Kalau aku tu, aku tak balas dah mesej tu. Tetih, sebab nanti perbualan tu akan drag panjang selalunya. Atas pengalaman aku sendiri lah, selalu duk kena macam tu kan. Cam tu kilang buat untuk motor standard, so tak perlu ditanya boleh tak pakai dekat motor spek besar. Memang sangat-sangat tak sesuai.
Bahasa kasar dah, hang pening apa? Macam tu bahasa kasar dah. Right. So kalau tengok kat sini, aku cerita camp sender potong. Camp racing potong. Camp mentah, camp wedding. Aku tak ada cerita pun high camp dengan low camp. Sebab apa? High camp dengan low camp tu duduk dalam kategori camp racing. So tak ada pun dalam camp ni dikatakan camp ni untuk speed, camp ni untuk pick up. Tak ada. Sebab dalam sebatang camp, sama ada camp sender potong, camp racing potong, camp mentah, camp wedding, dia ada satu benda, iaitu apa? Degree. Degree tu apa? Degree tu profile camp. Profile camp tu apa akan jadi? Karakter engine bila kita guna camp tu. Itu sahaja. Sebab tu aku tak pernah kata high camp untuk pick up, low camp untuk speed. No. Semuanya tentang degree, tentang data camp tu sendiri. So kalau boleh belajarlah benda-benda tu. Sebab benda-benda tu akan mampu memudahkan hampa. Kalau pada bengkel tu mudah lah nak setting motor, dah tahu dah padanan camp yang sesuai. Tak pun sekarang banyak dah pengeluar buat tulis kan camp contoh. Camp ni untuk 68 ke 72 contoh. Hang pun mengerah, dah degil. Aku motor dah open dah. Piston pun Y57. Apa yang opennya? Set mirror dah buka, kelas plate dah racing. Masuk camp ni, tak sesuai. Telefon mengeluar ni pula, dapat pula nombor telefon mengeluar ni. Maki dia. Camp kau tak bagus lah, apalah bodoh lah, tak hati buat camp lah, pakai motor lembek lah, apalah. Sebenarnya dia dah tulis dah, dia dah bantu dah dekat sini, dia tulis spek dah. Yang degil tu kau. Kalau pakai camp ni dekat motor macam ni, boleh jalan lagi dengan syarat usaha 57 ni kena bagi power clock sama macam motor ni. Baru sesuai camp tu nak dipakai. Macam aku cerita tadi kan, duit banyak. Motor standard pergi kat orang motor dapat umur 1 MAC, pasang motor tak laju. So camp tu menipu ke ataupun kita sendiri menipu diri sendiri. Kena tengok balik benda-benda macam tu. Sebab benda ni memang tak rugi pun aku berkongsi. Sebab benda ni bukan boleh buat mati pun. Yang boleh buat mati bila orang tengok video ni dapat manfaat adalah bekal top-up untuk aku nanti. InsyaAllah kat situ. So tolong tengok video ni untuk hampa dapat faham tentang untuk cerita camp racing tu apa, camp standard potong tu apa, camp potong tu apa function camp, apa effect camp. So ini adalah cerita tentang dia. Dan kena ingat, setiap kebaikan dia ada keburukan dia. So kebaikan dia apa? Camp standard potong ni boleh pakai untuk motor daripada standard modified sikit-sikit. Itu kebaikan dia. Keburukan dia apa? Pinggang dia kecil, skru tepek dia panjang lagi. Kena kecil sangat, skru tepek tak sampai, masalah juga kat situ. Itu keburukan dia lah. Sama juga macam camp racing dengan camp racing potong. Kebaikan dia apa camp racing ni? Untuk motor ni dah dimodify, tak payah pakai camp standard. Camp standard boleh simpan, esok nak jual mahal ke apa ke kan? Boleh jual. Beli camp racing. Camp racing harga murah lagi. Daripada potong camp tak ngau rosak ke apa, beli camp standard. Camp standard original bukan murah. So beli camp racing murah sikit. Profile dia pun besar sikit, boleh pakai. Agak tak puas lah, pergi hantar potong pula. Dapat laju. Lepas tu dah mula tamak. Biasalah manusia dia siasa tamak. Beli camp mentah, hantar orang potong. Spek ayah pin dah waktu tu. Lepas tu buat camp wedding pula, nampak ganas sikit. Sebab kata camp mentah dengan camp wedding, buat camp pakai camp wedding nampak ganas lagi. Sebab nampak bekas wedding tu. Baru nampak special, custom made dah tu. Macam tu. Ada juga orang macam tu. Ada, bukan tak ada. Memang ada. Aku tempat orang order camp, bekas wedding tu jangan buang bang. Kita wedding meleleh tepi-tepi kan. Jangan buang bang. Sebab apa? Pun nampak ganas bang. Terpulang lah. Lagi senang kerja aku cakap kan. Alright, so itu saja. Serba-serbi daripada aku untuk hampa supaya video kali ini insya-Allah dapat menjawab soalan apa fungsi camp, kenapa dipotong, kenapa camp racing tu menatang apa, camp mentah menatang apa, camp wedding menatang apa. Dan aku harap sangatlah supaya video ni dapat manfaatkan hampa dapat ada sikit fahaman supaya hampa tak ditipu oleh sang penipu. Bukan sang pendahaka lah. Sang pendahaka cuma bercerita. Dan semoga video ni memberi manfaat kat hampa lah. Dan sekarang masih lagi PKP, setahun dah. Tapi tahun ni puasa kita ada bazar Ramadan. Bolehlah kita rasa suasana puasa tu. Sedangkan bazar Ramadan tu bukan kewajipan untuk puasa. Puasa kena puasa. Apa kaitan dengan bazar? Tapi itulah kita dah terbiasa daripada kecil. Bila bulan puasa kita nak pergi bazar. Dan pergi bazar tu kena ingat walaupun setan tu diikat, diri sendiri tu setan lah. Ini nak makan, itu nak makan, ni nak beli. Habis ni. Udahnya azan, minum air. Kenyang. Makanan tu buat benda, leha semua kat situ. Right, so itu saja daripada aku. Macam biasa, sebarang idea untuk next video boleh komen, tinggalkan komen anda di bawah. Seperti biasa, aku cuma mampu baca dan tak mampu nak reply. Seperti biasalah benda tu. So minta maaf lah. Itu sajalah daripada aku. Bye bye. Assalamualaikum.